So ini adalah part 2 bagaimana kisah sebenar Malbat misi Bakara yang berlaku, kisah benar lah apa yang berlaku. So kalau korang belum tengok part 1, korang boleh tengok dulu video tu, baru korang tengok video ni. So jom kita tengok sama-sama. Okay, selepas mendengar bantuan, meminta bantuan, Amerika Syarikat meminta bantuan, Malaysia telah menghantar pasukan yang diberi nama Malbat dan telah bersiap sedia untuk menyelamat selepas mereka dengar apa yang berlaku dekat tentera elit Amerika Syarikat. So pegawai pemerintah Malbat 1 lebih dikenali sebagai Kolonel Abdul Latif telah memilih seramai 11 pegawai dan 102 anggota lain-lain pangkat yang dikenali sebagai LLP untuk terlibat melakukan operasi dengan tentera Amerika Syarikat dan Pakistan. So tentera Malaysia sangat bersemangatlah ketika itu untuk menyertai operasi tersebut, walaupun berkemungkinan pulang mereka sebagai mayat. Maksudnya sebab ini memang misi bahaya dan kemungkinan diorang balik hidup ataupun mati. Tapi memang 90% memang diorang dah rasa memang kalau pergi ni matilah kan. So LT Kamal pada mulanya dia punya ketua hanya mahu membawa anggota yang bujang sahaja mengikuti operasi tersebut. Tetapi anggota yang telah berkahwin membantah kerana berpendapat anggota bujang masih kurang pengalaman. Yalah, kalau dibawa yang bujang, maksudnya tak adalah keluarga yang sedih. Maksudnya contoh ada keluarga sedih, maksudnya tak adalah isteri atau anak ditinggalkan kan. So dia nak bawa yang bujang yang belum kahwin. Tetapi orang yang dah kahwin ni cakap orang bujang ni belum ada pengalaman yang banyak lah. So diorang yang dah kahwin ni macam dah lama dalam tim kan. So diorang bawa lah kahwin. So konvoi operasi menyelamat ini dibahagi kepada 3 kumpulan. So ada 3 kumpulan yang dibahagikan. Yang pertama, tim Charlie yang disemalai Company A. So diarahkan untuk menyelamatkan juruterbang helikopter kedua yang terhempas. Sebab juruterbang helikopter kedua tu kan hidup kan. So yang satu, tim satu selamatkan dia punya pilot, kapal terbang yang terhempas yang kedua tu. Yang kedua, tim Alpha yang ditugaskan untuk menyelamat anggota Ranger yang terkepung dan kru Black Hawk pertama yang terhempas. Maksudnya tim kedua selamatkan anggota Rangers dan kapal terbang yang pertama tadi ada seorang yang terselamat, so diorang kena selamatkan tu. Yang ketiga dikenali sebagai tim Bravo yang merangkumi anggota Rangers ditugaskan untuk membantu kedua-dua pasukan tersebut. Maksudnya tim yang kedua ni bantulah mana yang selamat tu tolong. So mengikut perancangan operasi tersebut, tentera Pakistan akan mendahului pergerakan diikuti dengan tim Alpha, Charlie dan Bravo. Maksudnya tim Pakistan pergi dulu, baru tim kita follow dari belakang lah. So tapi pada separuh jalan, tentera Pakistan terpaksa berpatah balik. Bila dah sampai separuh jalan kan, diorang dah lead dia punya perjalanan tu, tim Pakistan nak U-turn. Disebabkan tiada alat penglihatan malam. Maksud bila dah malam gelap sangat kan, tim Pakistan ni tak nampak untuk nak ke jalan lah. Maksudnya diorang tak ada alat khas untuk tengok jalan waktu malam. So masa tentera Pakistan ni berpatah balik, mereka berada kat kawasan luar killing zone. So tentera Malaysia walaupun tidak mempunyai alat penglihatan malam, tetap meneruskan operasi tersebut. So ketiga-tiga konvoi ini berpecah mengikut kumpulan masing-masing selepas sampai di checkpoint Strong Point 207 berdasarkan tugas yang diberikan. Maksudnya walaupun Malaysia ni tak ada alat penglihatan malam untuk tengok jalan dan sebagainya, diorang sampai juga dan diorang berpecah lah daripada misi yang diberikan. So tak lama lepas tu, anggota konvoi Alpha telah diserang. Baru je sampai telah diserang oleh kumpulan Aidid, menyebabkan 2 buah kereta perisai rosak teruk dan mencederakan 5 orang anggota, termasuk seorang cedera parah dan kemudian dirawat oleh seorang anggota Rangers. Seorang cedera parah lah. Bila diorang sampai je, tim Alpha ni kena serang terus dengan kumpulan Aidid ni. So pada masa itu, kereta kebal milik tentera Pakistan telah pun meninggalkan kawasan pertempuran. Maksudnya Pakistan dah patah balik lah. Diorang macam tak tahu lah, takut dan sebagainya mungkin kan. Diorang patah balik. So walaupun menerima serangan bertali arus, tentera Malaysia meneruskan pergerakan ke lokasi anggota Ranger terperangkap. Sebab diorang nak selamatkan tentera Amerika Syarikat yang kena kepung kan. Diorang nak selamatkan. Sebaik saja sampai, anggota Ranger yang cedera dimasukkan ke dalam kereta perisai, manakala yang telah meninggal dunia diletakkan atas kereta perisai. Yang sihat lagi dibawa masuk, yang dah mati letak kat atas dekat bumbung kereta perisai tu. Kumpulan Alpha ini kemudian bergerak menuju ke lokasi helikopter terhempas untuk mengambil mayat kru helikopter yang telah meninggal. So diorang nak kutip lah semua tentara Malaysia yang mati dan yang hidup kan. Diorang pergi ke next location, iaitu tempat helikopter terhempas tadi. So konvoi itu tadi tim Alpha. So kita seterusnya kita pada konvoi Charlie. So konvoi Charlie pula terdiri pada 3 pelaton yang diketuai oleh Major Abdul Latif bergerak menuju ke lokasi helikopter tersebut. Turut menerima serangan berterusan sehingga anggota tentera
mereka ni cedera selepas keluar dari kereta berperisai. Maksudnya yang ke kumpulan Charlie ni nak pergi ke tempat helikopter tempas. So diorang keluar je daripada kereta kebal, kereta perisai tu terus kena serang lah. So selepas itu puak pemberontak menembak roket RPG ke arah kereta perisai sehingga tembus pintu kiri, menyebabkan seorang anggota cedera. So kemudian kereta perisai turut menjadi sasaran apabila roket tembus cermin hadapan dan membunuh pemandu Private Mat Aznan dan mencederakan seorang lagi anggota. Maksudnya diorang tembak lagi RPG, kali ni kena kat cermin, masuk habis kiranya driver mati. So Komander Malbat 1 kemudian menghubungi Major Abdul Aziz. So diorang call Roger kan, Major Abdul Aziz diarahkan untuk berundur tetapi ditolak memandangkan tindakan masih terperangkap lokasi. Maksudnya bila diorang minta berundur tetapi diorang tak nak berundur sebab diorang kata ada seorang lagi, ada beberapa yang tak dapat diselamatkan lagi kan. So diorang tak nak berundur, diorang nak habiskan mission ni. So Major Abdul Aziz kemudian mengarahkan Pelaton 1 bergerak terus ke hadapan bagi menggantikan Pelaton 2 yang hanya tinggal 2 kereta perisai yang masih elok. Ganti sebab dah hancur kan, kena tembak dia kan, meletup semua kan. So akhirnya selepas menerima serangan yang berterusan, Major Abdul Aziz menghubungi Kapten Zawawi bagi membincangkan pelan berundur bersama Ketua Kompani Rangers Kapten Whitestone. So diorang call dekat macam HQ kan, cakap bagi tahu ni kita kena macam terpaksa U-turn lah sebab dah banyak kali kau kena counter kan, tak boleh kan ni. So mereka buat perancangan untuk berundur selepas mendapat maklumat ada sebuah kereta perisai milik negara pengaman lain 1000 meter dari tempat mereka berlindung. So diorang terpaksa minta bantuan lah. So anggota dibahagikan pada 3 kumpulan, iaitu anggota Ranger berada di hadapan, anggota Ranger yang cedera dan Malbat berada di tengah dan di belakang anggota Ranger lain. So anggota Ranger yang sihat kat depan, yang cedera dan anggota Malaysia dekat tengah atau anggota Rangers yang lain dekat belakang. So semasa proses pengunduran itu, kumpulan mereka sekali lagi diserang dan terpaksa bertahan selama sejam sebelum kumpulan Pelaton 3 iaitu Kompani A tadi datang membantu. Maksudnya bila diorang buat macam tu pun diorang kena serang juga bertali arus. Diorang terpaksa bertahan lah 3 jam diorang bertahan nak kena serang tembak tu sebelum konvoi yang Malaysia ni datang untuk bantu diorang. So konvoi itu berjaya sampai ke Stadium Mogadishu iaitu kem tentera Pakistan yang menjelang subuh. Maksudnya tadi Pakistan kan dia tak hantar kan, dia tak macam patah balik kan. So diorang terpaksa pergi kat camp tu balik. So apa yang berlaku kat situ di pihak tentera Malaysia lah, hanya seorang tentera saja yang meninggal iaitu PBT Mat Aznan bin Awang dan mencederakan 9 yang lain. Manakala pihak Amerika Syarikat seramai 18 orang tentera elit mereka terkorban masa pertempuran tersebut dan mencederakan hampir 84 orang. So walaupun tiada rekod rasmi jumlah puak militia dan penduduk awam Somalia yang mati masa pertempuran itu, dijangka beratus-ratus nyawa telah melayang. Maksudnya dari segi pertempuran tu memang ramailah kumpulan militia dan rakyat-rakyat yang sokong militia ni mati. So pertempuran yang memakan masa hingga 17 jam ini menjadi pertempuran yang memalukan bagi pihak Amerika Syarikat selepas perang Vietnam. Perang Vietnam ni diorang berjaya, tetapi bila diorang hantar tentera diorang kat sini, diorang macam kalah lah, diorang macam noob lah kata kan. So hinggakan Presiden Clinton mengarahkan tentera mereka berundur dari Somalia. Tentera Amerika Syarikat sendiri suruh Amerika Syarikat dah macam give up, patah balik, kita dah macam kalah kan. So apa yang berlaku semasa perang Vietnam nampaknya masih tidak menjadi pengajaran buat AS apabila mana rendah ancaman puak militer ni. Maksudnya apa yang berlaku sebelum ni pun diorang tak ambil tibar, diorang ambil pandang remeh juga kat puak Somalia ni. So apa yang berlaku kat diorang tu memang deserve lah sebab diorang kata memandang rendah pasukan lawan kan. So penghargaan buat pasukan Malbat selepas insiden pertempuran itu, PBT Mat Aznan yang terkorban, seorang kita punya tentera telah terkorban iaitu PBT Mat Aznan telah dianugerahkan pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa serta dinaikkan pangkat kepada Korporal. So Major Abdul Aziz pula dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani bersama dengan anggota lain yang terlibat dalam operasi tersebut. So cukup membanggakan apabila buat kali pertamanya pegawai ATM dipilih menjadi Force Commander UNOSOM 2 iaitu General Abu Samah selepas PBB melihat kepoyaan dan keberanian tentera Malaysia masa pertempuran yang berlaku tersebut lah. So hanya pada tahun 2013 iaitu 20 tahun lepas berlakunya peperangan tersebut, barulah Amerika Syarikat ni sumbang, kita bagi sumbangan iktiraf lah, sumbangan besar Malaysia ni apabila pembangku penolong setiausaha negara Biro Hal Ehwal Politik Tentera Amerika Syarikat iaitu Tom Kelly secara rasmi mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia dan ATM khususnya, baru dia nak bagi penghargaan lah dekat Malaysia sebab tolong dia. Maksudnya selepas
lebih kurang 20 tahun lepas tu baru diorang nak hargai Malaysia lah. So fakta dan sejarah sebenarnya tidak dapat ditutup lah. Malaysia yang banyak tolong diorang, tetapi diorang tak macam diorang nak tunjuk betapa diorang ni hebat, diorang tak tunjuk siapa yang tolong diorang ketika itu. Kalau korang pernah tengok kan misi Black Hawk Down kan 2001, so memang tak ada pun. So bagi korang yang nak tahu apa yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku dalam cerita yang saya ceritakan tadi kan, apa kesudahan dia kan, siapakah nama-nama yang saya sebutkan, korang boleh tonton misi Malbat, misi Bakara yang akan ditayangkan pada 23 Ogos ni di Pawagam mana-manalah. So kalau korang nak tengok betapa hebatnya tentera-tentera Malaysia membantu tentera Amerika Syarikat sehingga meragut seorang nyawa, so korang bolehlah pergi tengok kat wayang. So untuk maklumat lanjut, so korang rasa kenapa orang Amerika Syarikat tak nak bagi tahu siapa yang tolong diorang? Kenapa? Diorang takut apa? Korang bagi tahu dekat ruang komen. So itu saja video kali ini. Kalau korang ada fakta atau pandangan yang menarik tentang video-video akan datang, korang boleh bagi tahu dekat ruang komen. Saya Nasiruddin Zaini. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.